Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia. Dalam video perkongsian kali ini, Cikgu Wei akan berkongsi dengan guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia tentang buku teks Sains tahun 3 bawah unit 5 iaitu tajuk tumbuh-tumbuhan. Cikgu akan berkongsi cara untuk sama-sama kita menjawablah jawapan dalam buku aktiviti Sains tahun 3 ini. Sebelum perkongsian ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bagi murid-murid yang beragama Islam boleh ikut bersama-sama cikgu, dan murid-murid yang bukan beragama Islam boleh membaca mengikut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk tumbuh-tumbuhan, iaitu cara pembiakan tumbuhan, muka surat 45 dalam buku aktiviti. Okey, dalam buku aktiviti ni ada nyatakan sebagai rujukan anda. Rujukan kita iaitu buku teks halaman 72 dan 73. Seperti biasa, cikgu telah sediakan buku teks di sebelah kanan cikgu ni. Dalam video ini di sebelah kanan adalah buku teks, di sebelah kiri paparan yang lebih besar ini adalah buku aktiviti. Jadi senang untuk kita sama-sama rujuk dalam buku teks. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama, nyatakan cara tumbuh-tumbuhan berikut membiak. Jadi murid-murid telah belajar sebelum ini dengan guru-guru bahawa pembiakan tumbuhan terdapat 6 cara pembiakan tumbuhan. Kan, yang pertama keratan batang, melalui daun, melalui batang bawah tanah, melalui biji benih, melalui anak pokok dan juga melalui spora. Jadi sama-sama kita lihat berdasarkan gambar, contoh gambar tumbuhan yang telah diberi dalam buku aktiviti. Okey, dalam buku aktiviti ni mengkehendaki murid-murid untuk menyatakan apakah cara tumbuh-tumbuhan membiak berdasarkan gambar tersebut. Okey, kita sama-sama isi dan jawab. Okey, untuk gambar yang pertama ini sebelah kiri, iaitu gambar pokok ubi kayu. Jadi ubi kayu ni dia membiak melalui cara, kita lihat pokok ubi kayu. Okey, ni pokok ubi kayu melalui cara keratan batang. Jadi kita tuliskan dalam kotak ni, melalui keratan batang. Okey, selesai. Sebelah tu gambar yang kedua, iaitu gambar pokok setawar. Jadi pokok setawar ni dia membiak melalui cara melalui daun. Okey, melalui daun. Baiklah, seterusnya yang ketiga. Membiak melalui apa tu? Melalui batang bawah tanah. Okey, membiak melalui batang bawah tanah. Okey, jika tak cukup, cikgu tuliskan kat bawah ni. Okey, murid-murid tulis bagi kemas bagi kemas. Okey, yang seterusnya yang bawah tu di sebelah kiri adalah pokok kacang hijau, pokok toge, membiak melalui biji benih. Biji benih iaitu kacang hijau, biji benih. Okey, seterusnya, okey, pokok yang di bawah tu membiak melalui anak pokok. Dan yang terakhir, pokok tersebut gambar dalam buku aktiviti ni
iaitu membiak melalui spora. Okey, pokok paku pakis membiak melalui spora. Jadi itu adalah jawapan bagi soalan muka surat 45. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan kepada muka surat 46. Okey, soalannya adalah cari tumbuh-tumbuhan. Soalan yang ada tiga soalan dalam buku muka surat 46. Kenal pasti nama tumbuh-tumbuhan. Okey, murid-murid perlu kenal pasti nama-nama tumbuhan di dalam teka silang kata yang diberi dalam kotak ini. Jadi sama-sama jom sama-sama kita kenal pasti dan juga kita cari nama-nama tumbuhan yang telah dipelajari di dalam buku teks anda. Kalau anda tak tahu nama tumbuhan, boleh dulu lihat di dalam buku teks di sebelah cikgu ni, muka surat 72, 73. Okey, insya-Allah jom sama-sama. Yang pertama cikgu telah nampak, iaitu pokok lidah jin. Murid-murid boleh bulatkan macam cikgu buat ni, ataupun boleh warnakan untuk membezakan dia. Boleh warnakan mengikut warna yang murid-murid nak. Okey, yang kedua tumbuhan nama dia cendawan. Cikgu bulatkan. Dan yang ketiga ubi kayu. Yang keempat juga ubi, tapi ubi kentang. Okey, ubi dah ada dekat atas ni, kita bulatkan kentang. Dan seterusnya tumbuhan selasih, pokok selasih. Sini hanya tulis selasih. Dan yang terakhir sekali cikgu nampak, iaitu pokok mangga. Okey, jadi ada 6 tumbuh-tumbuhan yang telah kita kenal pasti. Yang pertama lidah jin, 1 lidah jin, kedua cendawan, ketiga ubi kentang, ubi kayu, yang keempat ubi kentang, yang kelima selasih, dan yang keenam pokok mangga. Okey, pokok mangga. Baik, untuk soalan yang kedua, okey, rekodkan 6 jenis tumbuhan yang dikenal pasti dalam jadual di bawah dan tandakan right pada cara pembiakannya. Maksudnya 6 jenis tumbuhan yang murid telah kenal pasti tadi, yang kita dah kenal pasti tadi, sebanyak 6, dan arahan dia perlu rekodkan di dalam jadual di bawah. Kita tulis dulu jom sama-sama kita tulis dulu nama-nama tumbuhan di dalam kotak, di dalam jadual di bawah ini. Okey, yang pertama iaitu pokok lidah jin. Okey, murid-murid perlu tulis dengan kemas Yang kedua cendawan. Okey, yang ketiga ubi kayu. Yang keempat ubi kentang. Yang kelima selasih ataupun pokok selasih. Dan yang terakhir iaitu pokok mangga. Okey, jadi kita telah tuliskan 6 nama tumbuhan yang telah kita kenal pasti dalam teka silang kata di atas. Okey, seterusnya murid-murid perlu menandakan apakah cara pembiakan bagi setiap pokok yang telah kita senaraikan dalam jadual tersebut. Baik, yang pertama ni adalah petunjuk untuk murid-murid tandakan cara pembiakan. Okey, nombor 1, keratan batang. Adakah pokok lidah jin ni membiak melalui keratan batang? Okey, tidak. Dalam buku teks ini tidak menyatakan keratan batang lidah jin. Okey, pokok lidah jin ni dia membiak melalui daun. Cuba murid-murid tengok dalam buku teks, dia membiak melalui daun. Jadi kita cari petunjuk daun, iaitu 2, nombor 2 ni. Kita tandakan di petak nombor 2. Okey, yang lain-lain ni bukan cara pembiakan bagi pokok lidah jin. Jadi kita tinggalkan sahaja kosong. Okey, untuk tumbuhan cendawan, apakah
cara pembiakan bagi cendawan. Okey, cendawan membiak melalui spora sahaja. Jadi murid-murid perlu tandakan tik pada nombor 6, spora. Yang lain biarkan kosong. Okey, pokok ubi kayu. Ubi kayu dia membiak melalui, kita lihat dekat sini, dekat dalam buku teks, pokok ubi kayu membiak melalui apa? Yes, melalui keratan batang. Jadi untuk keratan batang adalah petunjuk dia adalah nombor 1. Kita hanya tandakan pada nombor 1. Okey, seterusnya pokok ubi kentang. Pokok ubi kentang membiak melalui batang bawah tanah. Di sini muka surat 72 dalam buku teks, batang bawah tanah. Jadi batang bawah tanah adalah nombor 5. Petunjuk dia nombor 5, tik saja nombor 5. Okey, seterusnya pokok selasih. Okey, pokok selasih dia membiak melalui cara apa? Pokok selasih. Okey, pokok selasih boleh rujuk buku teks kalau murid-murid sudah lupa. Okey, kita boleh tengok buku teks. Pokok selasih ni dia membiak melalui keratan batang dan juga biji benih sebenarnya. Keratan batang dan juga biji benih. Satu dan juga 4. 2. Dan yang terakhir pokok mangga. Baik, kita tengok pokok selasih. Ada tak nota dia pokok selasih? Okey, untuk terakhir sekali pokok mangga. Pokok mangga ni membiak melalui biji benih. Jadi tandakan satu saja di kotak biji benih. Okey. Jadi berdasarkan jadual dalam tumbuh di atas, namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Jadi berdasarkan apa yang murid-murid telah jawab tadi, berdasarkan yang kita telah tik tadi, kita dapati bahawa pokok selasih sahaja yang membiak melalui melalui lebih daripada satu cara pembiakan, iaitu melalui keratan batang dan juga biji benih. Mari sama-sama kita lihat muka surat 76 untuk melihat ada tak maklumat untuk pokok selasih. Okey, tak ada kat sini. Sekejap, cikgu cuba cari lagi. Okey, sini muka surat 78. Murid-murid boleh lihat nombor 3 tu dekat ruangan ingat semula. Okey, terdapat pokok yang mempunyai 2 cara pembiakan seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. 3 pokok ni, contoh 3 tumbuhan ni, kangkung, selasih dan ubi keledek, membiak melalui 2 cara pembiakan. Jadi kita tuliskan di sini, iaitu selasih. Tulis cantik-cantik sikit, selasih. Okey, mengikut buku teks dia hanya tulis selasih. Jadi kita tulis selasih lah. Okey. Jadi selesai untuk muka surat 46 buku aktiviti. Jadi setakat ini dulu perkongsian daripada Cikgu Ware. Dalam video kali ini, Cikgu Ware harap dapat membantu murid-murid dan juga guru-guru membimbing anak-anak untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 45 dan 46 buku aktiviti sains tahun 3. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video cikgu. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda boleh tekan butang subscribe. Dan jangan lupa yang paling penting, tekan butang loceng untuk anda mendapat notifikasi video-video terbaru cikgu yang memberi manfaat untuk anda. Itu saja daripada Cikgu Ware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.